Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya merupakan peserta pembentang Second International Conference on the Future of Education dalam tajuk kajian kesan CD2S Kit terhadap minat dan kemahiran murid dalam topik jahitan asas. Saya Asmaha binti Mak Yusof Aizuddin dan rakan pembentang saya iaitu Encik Muhammad Sahafuddin bin Zakaria. Kami daripada IPG Kampus Darul Aman. Kajian ini bertujuan untuk menilai kesan penggunaan inovasi CD2S Kit terhadap penguasaan kemahiran dan minat murid tahun 4 terhadap topik jahitan asas bagi mata pelajaran RBT di sekolah rendah. CD2S Kit telah digunakan semasa aktiviti PDPC di 4 buah sekolah rendah yang terletak di Pulau Pinang dan Pahang, dan kajian ini melibatkan 114 peserta kajian. Kerangka kajian ini adalah berasaskan teori diffusion of innovation oleh Rogers 1962 yang melibatkan teori kognitif, sosial dan teori konstruktivisme. Kajian ini telah menggunakan kaedah analisis, hasil kerja responden dan temu bual. Statistik deskriptif seperti min, peratus dan sisihan piawai digunakan untuk menghuraikan skor-skor bagi pemboleh ubah yang terdapat dalam alat ukur kajian ini. Analisis data mendapati terdapat peningkatan terhadap kemahiran dan minat murid dalam topik jahitan asas iaitu seperti jahitan kia, jelujur kasar dan jelujur halus yang menggunakan CD2S Kit. Sebagai cadangan dan tindakan susulan, pengkaji mencadangkan agar kajian ini diteruskan dalam topik jahitan silang pangkah, sembat, lilit kemas, lubang butang dan insang pari serta sulaman. RBT yang diperkenalkan dalam sekolah rendah sebagai salah satu mata pelajaran elektif bagi merangsangkan pemikiran murid secara kreatif dan kreatif. Bidang jahitan memberi peluang kepada murid untuk menguasai ketiga-tiga jenis jahitan asas iaitu jahitan kia, jelujur kasar dan jelujur halus. Menurut Akmal Lunisa 2009, Nabila 2015, Sylvia 2016, kerja amali penting kepada murid-murid untuk memperolehi pengalaman yang mendalam, mengembangkan potensi murid dari segi intelek, jasmani dan sosial serta mempengukuhkan kemahiran baru. Apabila murid menjahit, mereka bukan saja mendapat pengetahuan berkenaan dengan jahitan, malahan juga dapat mengembangkan kebolehan psikomotor mereka semasa mereka melakukan kerja amali. Perkataan inovasi yang berasal dari bahasa Latin dan membawa maksud pembaharuan berkait rapat dengan perihal dan tindakan mengadakan, memulakan, mewujudkan sesuatu yang baharu dan terkini. Menurut Kinnicky dan William 2003, inovasi adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru, produk dan perkhidmatan yang lebih baik. Dalam kajian Ramla 1992, Adikoya dan Olatoye 2011, Maizuo 2016, kaedah demonstrasi merupakan teknik yang dapat mengembangkan kemahiran psikomotor murid di mana pembelajaran berlaku melalui pemerhatian murid terhadap tunjuk cara guru. Keadaan ini bertepatan dengan sarana yang dinyatakan oleh Nabila 2015 bahawa PDP yang baik harus mempunyai kriteria berunsur aktiviti atau hands-on. Namun berdasarkan kajian Rohani Seman et al. 2018 menunjukkan bahawa kaedah PDP jahitan secara konvensional yang diamalkan selama ini merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh murid adalah kegagalan dalam memahami pengetahuan menjahit jahitan asas dan guru mengambil masa yang agak lama untuk memahamkan murid teknik menjahit yang betul serta boleh mewujudkan beban kognitif semasa proses PDP. Dalam kajian Darussalam dan Johari 2013, turut menyokong kajian tersebut dengan menyatakan bahawa pelajar suka menguasai pengetahuan dan kemahiran jahitan adalah berpunca daripada kaedah PDP yang kurang menarik minat pelajar secara konvensional yang masih lagi digunakan pada masa kini. Berdasarkan isu-isu di atas menunjukkan suatu gambaran yang sangat jelas terdapat peluang untuk menggunakan CD2S Kit bagi meningkatkan minat dan kemahiran murid tahun 4 dalam topik jahitan. Objektif kajian yang pertama iaitu meningkatkan minat murid terhadap jahitan asas menggunakan inovasi CD2S Kit
Dan yang kedua, meningkatkan kemahiran murid terhadap jahitan asas menggunakan inovasi CD2S Kit. Persoalan kajian yang pertama, adakah penggunaan inovasi CD2S Kit dapat meningkatkan minat murid terhadap jahitan asas? Dan yang kedua, adakah penggunaan inovasi CD2S Kit dapat meningkatkan kemahiran murid terhadap jahitan asas? Kerangka kajian ini bersandarkan teori diffusion of innovation oleh Rogers 1962, iaitu inovasi dalam pengajaran dan pemudahcaraan. Terdapat dua teori, iaitu teori kognitif sosial dan teori konstruktivisme yang boleh meningkatkan pencapaian pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sahafuddin bin Zakaria, merupakan pembentang kedua untuk kajian kami yang bertajuk Kesan CD2S Kit terhadap minat dan kemarahan murid dalam topik jahitan asas. Akan meneruskan pembentangan selanjutnya. Untuk responden kajian, populasi kajian ini terdiri daripada murid tahun 4 yang mempelajari mata pelajaran reka bentuk dan teknologi di 4 buah sekolah rendah yang terletak di Pulau Pinang dan Pahang. Seramai 114 orang murid telah dipilih menggunakan kaedah persampling bertujuan, iaitu purposive sampling. Kenapa kami menggunakan kaedah persampling bertujuan? Ini kerana kajian ini hanya tertumpu kepada murid yang mempelajari mata pelajaran reka bentuk dan teknologi sahaja. Seterusnya adalah instrumen kajian. Instrumen yang telah kami gunakan untuk kajian ini ialah yang pertama, satu set senarai semak bagi mengukur tahap kemahiran murid, dan yang kedua adalah soalan temu bual bagi mengukur tahap minat murid. Kajian ini menggunakan kaedah analisis hasil kerja responden dan temu bual. Senarai semak daripada 4 aspek, iaitu yang pertama, kemahiran jahitan kia, jelujur kasar dan jelujur halus. Yang kedua, pemerhatian penuh jenis berstruktur. Dan yang ketiga adalah temu bual berstruktur dilaksanakan terhadap 5 orang peserta kajian. Bagi dapatan kajian untuk pemerhatian, jadual 1 menunjukkan aspek dan kriteria yang dinilai dalam asas jahitan yang mengandungi jahitan kia, jelujur kasar dan jelujur halus. Manakala kriteria yang digunakan adalah A. Menjahit jahitan mengikut langkah, B. Menjahit dengan kemas, C. Menjahit mengikut jarak yang betul, dan D adalah mata jahitan yang sekata. Kriteria untuk ketiga-tiga jenis jahitan yang digunakan adalah sama, seperti yang kita lihat dalam jadual 1. Jadual 2 menunjukkan perbandingan hasil pemerhatian sebelum dan selepas intervensi menggunakan inovasi CD2S-Kit. Kita rujuk pada jadual 2. Aspek yang pertama ni adalah jahitan kia. Nombor 2 adalah jahitan jelujur kasar. Dan yang ketiga adalah jahitan jelujur halus. Manakala A, B, C dan D merupakan kriteria yang kami uji pada responden untuk mendapatkan data. Di sini kita dapat lihat dapatan kajian sebelum intervensi, selepas intervensi dan juga peningkatan yang didapati selepas melakukan intervensi. Jadual 2 sebelum ini telah kami ringkaskan dalam bentuk graf bar seperti yang ada pada paparan sekarang. Graf di atas menunjukkan bagi aspek jahitan kia, kriteria C iaitu menjahit mengikut jarak yang betul menunjukkan peningkatan paling tinggi iaitu sebanyak 88%. Bagi aspek jahitan jelujur kasar, kriteria C iaitu menjahit mengikut jarak yang betul menunjukkan peningkatan paling tinggi iaitu sebanyak 63%. Dan bagi jahitan jelujur halus, kriteria D iaitu mata jahitan yang sekata menunjukkan peningkatan paling tinggi iaitu sebanyak 65%. Secara keseluruhan, setiap kriteria menunjukkan peningkatan selepas menggunakan inovasi CD2S-Kit. Seterusnya untuk dapatan kajian iaitu menggunakan hasil temu bual. Untuk kategori minat,
Ya. Untuk tema yang pertama adalah suka, minat dan jelas. Tema yang kedua adalah suka aktiviti menggunakan CD2S Kit. Tema yang ketiga adalah seronok menjalankan amali bersama rakan sekumpulan. Dan tema yang keempat adalah gembira, bangga, puas hati dengan hasil kerja sendiri. Graf menunjukkan hasil perbandingan temu bual, iaitu sebelum intervensi, selepas intervensi dan juga peratus peningkatan. Berdasarkan graf di atas, peningkatan ditunjukkan pada setiap kod. Iaitu kod 1, 2, 3 dan 4 berlaku peningkatan. Peningkatan paling tinggi iaitu pada kod 2 dan 4 iaitu 100%. Kod 2 adalah mewakili suka aktiviti menggunakan CD2S Kit. Manakala kod 4 mewakili gembira, bangga dan puas dengan hasil kerja sendiri. Manakala kod 3 mempunyai peningkatan paling sedikit iaitu sebanyak 30%. Kod 3 adalah mewakili seronok menjalankan amali bersama rakan sekumpulan. Berikut merupakan ciri-ciri CD2S Kit. Yang pertama adalah penggunaan masa yang efisien. Yang kedua, dapat menarik minat murid. Yang ketiga adalah meningkatkan proses kognitif murid. Dan yang keempat adalah meningkatkan kebolehan psikomotor murid. Di sini kita dapat lihat hasil kerja murid sebelum menggunakan CD2S Kit dan juga hasil kerja murid selepas menggunakan CD2S Kit untuk PDPC yang berlangsung selama 60 minit. Untuk murid A, sebagai contoh, kita dapat lihat murid tersebut hanya dapat menyiapkan jahitan kia sahaja. Selepas menggunakan CD2S Kit, murid A tersebut dapat menyiapkan jahitan kia, jeluju kasar dan juga jeluju halus. Dengan kemas, ikut jarak yang betul dan juga mata jahitan yang sekata. Secara keseluruhannya, keempat-empat murid ini menunjukkan peningkatan dari segi kemahiran menjahit jahitan kia, jeluju kasar dan jeluju halus. Seterusnya, sama-sama kita saksikan rakaman video sepanjang proses pelaksanaan inovasi CD2S Kit di sekolah berkaitan. Sekarang ni cikgu dah ajar kamu guna CD2S Kit kan? Betul? Okey. Sekarang bagi pendapat kamu, senang ke susah untuk kamu belajar menjahit? Okey, kenapa? Penting. Okey, lagi apa lagi? Bangun dia besar, senang kamu nak masuk. Lepas tu kalau kamu buat salah, kamu boleh buka balik kan? Senang dia. Okey, kamu rasa seronok tak? Okey. Okay, seterusnya adalah berkaitan pendapat guru berkaitan dengan CD2S Kit. Faktor kesalahan apa pernah baca? Macam dari segi jarum ataupun okey, kalau ikutkan dekat sini boleh tengoklah kalau sini jarum ni pun bagus sebab dia menggunakan plastik saja, maksudnya tak memberikan ataupun mendatangkan bahaya lah kepada murid. Cuma cikgu pastikan lah anak murid cikgu kita kena pastikan bila kita ajar tu tak mau cuma tak payah dengan bagi dia orang main lah. Tapi dari segi yang
sikit. Okay, bye. Kami murid tahun 5 SD Kobrau, Rona menggunakan CD2SD. Hai, kami dari SDK Sarawak Kedah. Kami seronok menggunakan CD2SD ni. CD2SD best. CD2SD the best. Kami berharap para penonton, warga pendidik, murid-murid dan pelajar-pelajar mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada ilmu yang telah kami kongsikan sebentar tadi. Sekian, terima kasih.